Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai, berpecah belah, dan berselisih dalam perkara agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Dan ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah umat Islam supaya bersatu. Cara bersatu ialah berpegang dengan tali agama Allah, dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghuraikannya, dan pandangan para ulama yang berpandukan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sekali-kali bagi orang Islam berpecah dalam perkara dasar. Mereka dibenarkan berpecah dalam perkara cabang, kerana berbeza pandangan dalam perkara cabang, berbeza keadaan dan masyarakat, berbeza masa dan cabaran yang dihadapi oleh umat di zaman masing-masing. Maka berlakunya pandangan yang berbeza dalam perkara far'u, perkara cabang. Perkara dasar, khususnya dalam perkara rukun-rukun iman, dalam perkara yang berkait dengan hukum ibadat yang diwajibkan, dasar-dasar ibadat, prinsip ibadat, seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, mengerjakan haji, zakat, dan perkara ibadat yang lain, tidak ada khilaf dalam perkara dasar. Yang khilaf dalam perkara cabang. Begitu juga dalam perkara halal dan haram yang dinaskan di dalam Quran. Dalam perkara hukum-hukum jinayah, hukum muamalat yang dinas dalam Quran, tidak boleh berkhilaf sekali-kali, kerana sudah dinyatakan dengan terang dan jelas. Apa yang menjadi masalah? Terdapat kelemahan di kalangan diri manusia, termasuk manusia yang mengaku Islam, pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu, menyebabkan mereka dipengaruhi oleh tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Lalu mereka menyeleweng daripada agama Allah. Kadang-kadang menyeleweng dalam perkara akidah, melucutkan iman menjadi murtad. Kadang-kadang menyeleweng itu meninggalkan perkara yang wajib, maka berdosalah dia. Mengerjakan perkara yang haram, berdosalah juga. Tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, dinamakan kemungkaran. Maka perlunya ada di kalangan umat Islam kewajipan menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kewajipan yang dahulu daripada itu ialah berdakwah, menyampaikan agama Islam. Dalam ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa bagi umat Islam hendaklah menunaikan 3 perkara yang penting. Yang pertama, yad'un ilal khair, menyeru kepada kebaikan, yakni mengajak orang kepada agama Islam. Tidak boleh diam saja, kita mesti berdakwah, mengajak orang kepada agama Islam, sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belum Islam dia ajak masuk Islam, dan orang yang sudah Islam dia ajak beramal dengan ajaran Islam, sekiranya mereka meninggalkan ajaran Islam ataupun mengerjakan yang haram. Mengajak mereka kepada ajaran Islam dengan menyebarkan ilmu pengetahuan
secara lisan, secara tulisan, dengan menggunakan lidah, menggunakan tulisan, dan menggunakan akhlak yang baik yang ada pada diri dia, menggunakan perniagaan dan berbagai-bagai cara untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh pendakwah-pendakwah di zaman dulu. Mereka keluar meninggalkan tanah air, berniaga bukan menjadi matlamat. Matlamat yang besar ialah yad'un, untuk mengajak orang kepada Islam. Berniaga menolong bagi menjalankan kerja Islam. Kita hari ini berniaga itu dasar, kerja Islam ni ambil lewa saja. Ini beza di antara kita hari ini dengan umat Islam di zaman awal. Oleh kerana itulah mereka yang bawa Islam ke negeri kita dan negeri lain, mereka mati di negeri itu, meninggalkan tanah air, tak balik-balik dah, dan mati kerana mereka nak menyebarkan agama Islam. Yad'un, menjalankan kerja dakwah. Mereka berniaga, mereka bercocok tanam, mereka bekerja apa sahaja. Kerja yang dibuat itu ialah untuk cari makan, untuk hidup, untuk mengeluarkan zakat, memberi sedekah, dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Allah dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh kepada yang baik, yang kedua menyuruh kepada yang baik. Setelah orang itu masuk Islam, suruh dia beramal dengan ajaran Islam. Sekiranya dia lawan Islam, hendaklah dia tegah daripada lawan Islam itu. Sekiranya dia lawan hukum Islam, hendaklah dilarang. Itu adalah perkara mungkar. Kewajipan menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan dakwah kadang-kadang menjadi fardu ain, kadang-kadang menjadi fardu kifayah. Dia menjadi fardu ain. Fardu ain atas tiap-tiap orang Islam yang mampu menjalankan kewajipan itu. Orang yang tak mampu, maka itu kelemahan diri sendiri. Fardu kifayah mesti ada di kalangan orang Islam yang menjalankan kerja ini. Kalau tak ada menjalankan kerja ini, maka berdosalah satu umat, berdosalah satu negeri, berdosalah satu kampung. Bagi orang yang ada kemampuan, maka menjadi fardu ain bagi dirinya. Menyuruh kepada baik, mencegah kemungkaran ini juga diwajibkan secara jamaah. Mesti kena ada kumpulan, kena ada jamaah, kena ada organisasi ataupun pertubuhan yang menjalankan kerja dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketiga-tiga perkara. Jangan separuh jalan. Kalau dakwah, mengajar orang masuk Islam saja, lepas tu lok ikut pandai lah. Ajar orang semayang saja, lepas tu judi ada, arak ada, mungkar ada, ikut pandai lah. Itu tidak habis, tidak sempurna. Mestilah menjalankan tiga perkara. Yad'una ilal khair, mengajar orang kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Perkara ini dihuraikan oleh beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa di kalangan kamu yang melihat perkara yang mungkar, hendaklah dia mengubah dengan tangan. Kalau tak mampu, maka dengan lidah, dengan memberi nasihat, dengan marah, memberi tegaran, menerangkan, menjelaskan. Kalau tak mampu, maka benci dalam hati, menunjukkan kemarahan terhadap kemungkaran yang berlaku. Sama ada kemungkaran murtad, kemungkaran maksiat, dan kemungkaran meninggalkan yang wajib. Apa saja, tiap-tiap orang tidak boleh melepaskan diri daripada menjalankan kewajipan ini. Kalau orang tu tak ada apa-apa pada diri dia, marah pun tak ada, benci pun tak ada, suka pun tak ada, jadi tunggu kayu, itu tak ada. Tak ada jenis manusia macam tu. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah, 3 jenis manusia saja. Sama ada alladina an'amta alaihim, orang yang Tuhan beri nikmat kepada mereka, al-maghdubi alaihim, yang merekai ke atas mereka, yang tahu tapi tak menjalankan tugas dia, ataupun az-zalim, yang sesat, yang tak tahu apa. Dua yang akhir adalah Jahannam di dunia, Jahannam di akhirat. Yang selamat ialah yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menerangkan 3 saja, iaitulah orang yang beriman.
dan orang yang kafir dan orang yang munafik. 3 jenis. Kalau orang pun mengatakan saya tak mana-mana, itu tak betul. Sama ada dia sesat ataupun dia al-maghdubi alaihim. Sama ada dia munafik, dia kafir ataupun dia beriman. Allah Ta'ala menyediakan syurga dan neraka. Tak ada tanah reza antara syurga dan neraka. Tukang buat umur lah, syurga tak, neraka tak ada. Tak ada. Dari akhirat tidak ada begitu. Sama ada dia menentukan sikap dia, orang yang beriman ataupun dia munafik ataupun dia kafir, ataupun mengatakan dia al-maghdubi alaihim, yang Tuhan murka ke atas dia. Dia tahu buat tak tahu. Ataupun ad-dhalin, yang sesat. Yang sesat, yang tak erti apa. Dia tak ikut Islam, dia tak erti apa. Itu termasuk dalam ad-dhalin. Dua itu dalam neraka. Yang selamat alladina an'amta alaihim. Maka hendaklah ada sikap dia melihat amar ma'ruf dan nahi munkar. Sama ada dengan tangan. Tangan ni sama ada dengan tangan sungguh. Menggunakan tangan. Melihat perkara yang mungkar, pergi katok dengan tangan. Pecah dengan tangan. Sekiranya tidak mendatangkan fitnah yang lebih besar. Kalau mendatangkan fitnah yang lebih besar, jangan pergi katok. Nasihat saja. Katok ni, setelah beri nasihat tak jadi apa, katok boleh menghapuskan atau mengurangkan bau katok. Kalau sekiranya katok menyebabkan mungkar yang lebih besar lagi, maka hendaklah jangan menggunakan kebijaksanaan dengan tangan sungguh. Ini dalam keluarga, dalam kampung, dalam kumpulan. Dan termasuk juga ialah dengan kuasa pemerintahan, mendirikan kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menutup tempat maksiat, mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang mengerjakan maksiat dan kemungkaran dengan undang-undang Allah dan undang-undang yang diizinkan oleh Allah melalui ijtihad. Mesti ada kuasa pemerintahan Islam. Oleh kerana itulah maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan pemerintahan Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi tidak terus duduk di Mekah. Apabila pemimpin Mekah menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, mu nak bawa Islam, tak apa. Tapi janganlah cara kepada mungkar. Jangan cara berkufur. Jangan cara berjahiliah. Orang buat jahat yang kata apa, mu bawa semayang mu sudahlah. Bawa puasa mu sudahlah. Berzikir, berdoa, orang buat apa, tak tahu apa. Maka Nabi telah menolak tawaran ini. Nabi tak terima. Oleh kerana itulah Nabi berusaha, bila tak berjaya di Mekah, cari negeri lain, dirikan pemerintahan Islam, berhijrah ke Madinah. Bukan duduk saja. Inilah yang dimasukkan dalam ayat ini. Kalau kita tidak melaksanakan perkara ini, maka tidak mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Jawab dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, amaran yang keras terhadap mereka yang tidak menjalankan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal." Yang bermaksud tiada seseorang nabi yang dilantik oleh Allah di kalangan umat sebelum aku, malaikat Allah mengadakan di sisi nabi itu sahabat-sahabat yang setia dan pengikut-pengikut yang patuh, yang mengikut ajaran nabi dan berjuang bersama dengan nabi dan menyambung perjuangan nabi bila nabi sudah wafat. Kemudian berlaku penyelewengan, khuluf, penyelewengan. Setelah nabi itu tak ada, maka berlaku penyelewengan. Ada orang yang buat perkara yang tak disuruh oleh agama. Ada orang yang agama suruh dia tak buat. Yang agama suruh dia tak buat. Yang agama larang dia buat. Ini jadi masalah. Berlaku penyelewengan, maka sesiapa yang berjihad menentang dengan tangannya, maka dia beriman. Sesiapa yang berjihad menentang dengan lidahnya, dia beriman. Sesiapa yang berjihad
menentang dengan hatinya, dia beriman, maka tidak ada iman selepas itu, walaupun sebesar biji sawi yang halus. Maknanya, bila dia tengok perkara yang mungkar, yang kufur, perkara mungkar yang kufur, yang menyeleweng berhukum Islam, dia redha. Di antara kekufuran yang berlaku di akhir zaman ini ialah orang menghina Islam. Orang buat main-main ke Islam, mencela Islam. Ini kemungkaran yang paling besar. Tiba-tiba dia tak benci. Tak benci. Bila tak benci maknanya redha lah. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur jadi kufur juga. Kita mesti benci dalam perkara kemungkaran yang kufur. Kemungkaran yang maksiat, kita redha, maka maksiat juga. Kerana kita redha dengan maksiat itu. Kalau kita tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lidah, benci dalam hati, menunjukkan marahnya. Marah ni ada cara dia. Jangan pergi. Pulau. Menunjukkan masam muka. Menunjukkan sikap tak redha. Itu makna benci. Kalau sekiranya, tupan tenggek sama. Pasal apa orang jamu ada boleh makan juga. Ni jadi kunuh gana habislah. Jadi rosak habis. Mesti melahirkan kemungkaran. Pasal apa? Kerana ada orang bagi hadiah. Apakah pergi berebut-berebut. Kerana nak hadiah. Bukan kerana mungkar itu. Ini tak betul. Mesti kena ada sikap dalam perkara ini. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Sama ada kamu menyuruh kepada yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, ataupun kamu senyap tak menjalankan kewajipan itu, lalu Allah menjadikan orang-orang yang jahat memimpin kamu, memerintah kamu. Lalu orang-orang yang baik berdoa, doa mereka tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Ini akan berlaku dalam masyarakat. Kerana orang tak menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Dia buat diam, dia buat senyap saja. Menyebabkan orang jahat jadi pemimpin. Orang jahat jadi pemerintah. Orang yang kaki kerja maksiat jadi pemimpin, jadi pemerintah. Lalu orang yang baik berdoa kepada Allah Ta'ala, duduk di masjid, duduk di rumah, atas sikap semayang, doa tak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kerana meninggalkan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keistimewaan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah akan ada golongan yang menjalankan kewajipan ini. Tidak putus. Tak macam kaum Bani Israel. Tak macam umat zaman dulu. Ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi dunia belum kiamat lagi akan ada. Bila tidak ada lagi orang yang benci kepada kemungkaran, tak ada lagi yang menjalankan kewajipan ini, Allah mematikan setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman yang tak mampu lagi nak buat, nak belajar pun tak ada. Ulama-ulama dimatikan. Orang yang hafal Quran dimatikan. Suratan Quran dihilangkan. Kepercayaan yang ada dalam hati masih ada sikit. Disebut dalam hadis, datang angin yang lembut mematikan orang yang beriman. Sekiranya orang yang beriman itu bersembunyi dalam batu yang pejal, nescaya angin itu akan masuk dalam batu itu, matikan dia. Matikan dia, tamatkan. Maka di masa itulah berlakunya kiamat. Selagi belum kiamat akan ada. Ini masih ada lagi nikmat dan rahmat daripada Allah. Walaupun Islam tidak berkuasa, tidak memerintah, tetapi ada kumpulan